Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udhina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Surah Al-Azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wa la haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslim sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada tengah hari Khamis ini 2 Jamadul Awal 1445 Hijriah, ya, bersamaan 16 November 2023, masih kita sama-sama zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syamim. Mudah-mudahan Al-Fadhil Ustaz dan kita semua dikurniakan Allah SWT ganjaran yang sebaik-baiknya kerana bersama-sama mengimarahkan solat fardu zuhur berjemaah sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah, ya, kupasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ataupun kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala diteruskan dengan mengupas sedikit sebanyak al-hadis al-thalith ashar, hadis yang ke-13, yang mana isi kandungan hadis ini memang sangat tepat dengan apa yang kita lihat sekarang, ya, di mana rasa persaudaraan ukhuwah Islamiah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang akan sama-sama kongsikan ini diriwayatkan oleh Abu Hamzah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hamzah
Ini diriwayatkan daripada Abu Hamzah. Kalau Abu Ubaidah, seorang sahabat Nabi, Abu Ubaidah ibni Al-Jarrah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang termasuk dalam Al-Ashratul Kiramil Bararah, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah seorangnya ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Sekarang kita pun ada Abu Ubaidah, seorang mujahid Hamas, tentera Palestin, tentera Hamas Palestin, yang menjadi jurucakap kepada tentera Hamas. Namanya Abu Ubaidah. Tapi kita tahu Abu Ubaidah tu adalah gelaran sahaja. Nama sebenarnya hanya mereka yang berada bersamanya yang tahu. Kita tak tahu. Sebab Abu Ubaidah tu adalah kunyah ataupun gelaran. Jadi Abi Hamzah ni pun adalah gelaran kunyah. Gelaran Anas bin Malik ini ada anak namanya Hamzah. Jadi Abi Hamzah itu bapa kepada Hamzah. Jadi bapa pada Hamzah ni namanya Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjemahan yang betul. Pembantu. Khadim itu pembantu, bukan khadam. Kalau khadam dia jadi macam dalam filem 3 Abdul Khadam. Bagi cadangan pun kena redik dengan Abdul Wahid naik tangga rumah. Tak berani cakap apa dah. Walaupun kata-katanya benar, tapi sebab dia seorang khadam di rumah, kedudukannya rendah. Jadi bukan itu maksud dia. Yang diterjemah ni betul, pembantu. Khadimi Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah SAW. Pegawai khas dia ke, kalau kata di IPK ni ADC ke, inilah dia orang. Inilah dia orang dia. Kalau anggota tu orderly ke, tapi orderly tu nampak rendah sangat lah. Walaupun kita tak berniat apa-apa, tapi nampak macam terlalu simple sangat. Kalau takat tugas beli makanan, beli minuman, keperluan-keperluan asas pemimpin, tak layak. Anas bin Malik ini dikatakan gitu. Pegawai khas tu lebih layak, ataupun pembantu khas tu lebih layak. Pasal dia bersama-sama dengan Nabi sepanjang masa, dari pagi sampailah Nabi balik ke rumah. Maknanya bila Nabi berada di rumah, Sayyidina Anas bin Malik ni akan bersama Nabi. Jadi dia tahu Nabi, pergerakan Nabi, jadual Nabi, kerja Nabi, dia tahu. Dia tahu Nabi luar dan dalam. Melainkan ketika Nabi bersama di rumah bersama isteri baginda di rumah baginda, tu dia Sayyidina Anas tak tahu. Yang itu ceritanya banyak dikongsi oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itu banyak. Kalau cerita rumah banyak daripada Sayyidatuna Aisyah. Tapi kalau di luar, banyak kisah Nabi di luar ni dikongsi oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebab dia pembantu khas Nabi. Nabi makan macam mana, Nabi minum macam mana, Nabi berbual macam mana, Nabi naik kenderaan macam mana, Nabi pakai kasut macam mana. Itu banyak diketahui oleh Sayyidina Anas bin Malik. Nabi tidur qailullah di rumah Anas. Itu Anas tahu. Nabi peluh Nabi itu wangi. Dikumpul oleh Sayyidina Anas bin Malik jadi perfume, jadi wangian.
Tu ada. Pasal peluh Nabi tu wangi Peluh kita hapak kat weh, tak payahlah. Suami akak tidur Kailullah tu, peluh-peluh dia tu tak payahlah akak kumpul, tak payah, hapak. Tapi kalau peluh Nabi wangi, itu keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW. Daripada Nabi SAW, daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda. Jadi Nabi bersabda, apa tuan-tuan dan puan? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu. Dia. Kalau terjemah kasar dia, tidak beriman seseorang kamu. Jadi terjemah lebih halus lagi, tak sempurna iman. Bukan tak beriman, beriman, tapi tak sempurna. Maknanya iman kita tu tak 100% lah. Ada saki bakinya, ada sikit-sikit karat. Jadi nak bagi sempurna iman ni, kata Nabi SAW, tak sempurna iman seseorang kamu hatta, sehingga. Nak bagi sempurna ni ada syarat dia. Hatta, sehingga. Tu syarat dia. Yuhibba li akhihi, sehingga dia mengasihi, mencintai sesuatu untuk saudara dia. Ni terjemahan dia. Kalau terjemah kasar dia, sehingga dia menyintai saudara dia. Akhihi itu tu untuk, sehingga dia menyintai untuk saudara dia, sesuatu benda untuk saudara dia. Malah ada terjemahan dia, sehingga dia mengasihi saudara dia. Maknanya kasih kepada saudara dia. Kita ni, saya tak tahulah kalau ada antara kita tak sayang adik-beradik kita, tak sayang kakak, tak sayang abang, tak sayang adik. Saya tak tahulah kalau ada. Benci betul tengok abang ni, benci betul tengok akak, benci betul tengok adik ni, tak ada. Itu orang tua menyebut dalam pepatah lama, cari-cari bulu ayam lama-lama bercantum jua. Adik-beradik ni dia memang kadang-kadang bila berselisih faham tu, nak baik tu payah. Lagi-lagi kalau berkaitan dengan dua benda. Satu, tanah, dua, duit. Tu memang lah. Sampai bertahun-tahun tak baik, bertahun-tahun tak bersua muka, bertahun-tahun tak bercakap, tak bertegur sapa, memang ada. Dua benda, pasal duit, pasal tanah. Tu memang ada, tak nafi, memang ada. Tapi busuk-busuk, jahat-jahat pun akhirnya adik-beradik kita, saudara kita juga. Macam kata orang tua-tua, kata arwah nenek saya dulu, muka berpandangan, budi berkedapatan. Faham tak? Maksudnya macam mana kita bermusuh pun, ada masa kita akan bersua balik, bersua muka balik. Waktu tu hilang, rasa bermusuh tu hilang. Contohnya bermusuh ni, bertahun-tahun tak cakap, tutup. Ada satu peristiwa yang menyebabkan kita terpaksa bertemu muka balik. Apa dia? Cucu masing-masing dah suka nak kahwin. Tu nak buat macam mana tu? Kan sepupu sepapat tu nak kahwin. Kita pangkat atuk nenek ni takkan nak bermusuh juga. Terpaksa gak memandang kan, berhadapan, bersua muka balik. Memang kita dengan adik-beradik kita ni bermusuh, bertahun-tahun raya pun tak jumpa, kaki pun tak jejak rumah aku, haram kan. Nama dia lah, memang haram jejak rumah aku tak bagi. Tapi nak buat macam mana, sampai cucu pula dah suka sama suka. Dia kata takkan kita nak cakap tak boleh.
dia dah suka, cucu suka, sepupu sama sepupu, adik-beradiknya, bapaknya adik-beradik, tapi sampai dekat anak-anak dah suka sama suka. Tu mau tak mau kena kahwin jugalah. Datuk dengan nenek jumpa balik, kita jumpa balik adik-beradik kita. Ni dia. Jadi kata Nabi SAW, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mengasihi untuk saudara dia. Dia mengasihi saudara dia. Ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai sesuatu untuk diri sendiri. Inilah waktu ni kita diuji. Kita takkan nak tengok saudara-saudara seagama kita di Palestin tu menderita, kan? Takkan satu apa pun kita tak hulur. Setidak-tidaknya, buat kata Ustaz Adi, tiap-tiap pagi Jumaat menghulurkan doa dari kejauhan. Kami hulurkan doa untuk mereka. Ya Allah, kami nak angkat senjata tak mampu, ya Allah. Kami nak hulur bantuan duit, kami pun kurang mampu, ya Allah. Kami hanya mampu menghantarkan doa untuk mereka, ya Allah. Ni dia. Inilah dia. Takkan kita nak tengok saja. Taklah orang Arab ada keliling kita, orang Melayu nak tahu pasal apa. Kita jauh, beribu-ribu batu, beribu-ribu kilometer. Kenapa kita tergegeh nak tolong? Orang Arab pun tak tolong. Orang Arab pun kata pada muka. Kan? Lantak kedema dah. Kita pula orang Melayu lebih-lebih, kan? Nak bantu. Orang bangsa dia pun tak bantu dia. Kita bangsa lain, kita ajab. Mereka Arab. Kita terlupa yang Nabi pernah sebut dalam hadis, la fadla Arabin ala ajamin illa bittaqwa. Tak ada kelebihan orang Arab atau seorang ajam melainkan dengan sifat takwa. Makna kata orang Arab tu tak mulia mana pun kalau tak ada sifat takwa pada diri dia. Tapi orang bukan Arab akan mulia dengan adanya sifat takwa. Jadi kalau orang Melayu sanggup sudi membantu orang Islam Palestin dengan semampu yang ada, kita lebih mulia, orang Melayu lebih mulia daripada orang Arab. Itu maksud dia. Kita lupa yang itu. Jadi ada nak jawab persoalan yang ditimbulkan. Kenapa orang Melayu tergegeh nak bantu orang Arab? Kita susah dia tak bantu pun. Tak ada pun dulu kita. Kenapa kita tergegeh nak bantu mereka? Tak. Sebab hadis Nabi ini sudah menunjukkan, bila kita bantu orang Islam Palestin ini dengan semampu kita, itulah tanda kesempurnaan iman kita. Setidak-tidaknya menghulurkan doa macam tu imam baca tadi, doa kunut nazilah, mohon kepada Allah supaya orang-orang Islam Palestin ini khususnya diberikan kemenangan dalam perjuangan mereka, mempertahankan tanah air mereka, mempertahankan bumi mereka, mempertahankan harta mereka, mempertahankan diri mereka. Baik itu diizinkan Allah Ta'ala untuk mereka membunuh, berperang kerana mereka dizalimi. Dan Allah Ta'ala janjikan kemenangan untuk mereka. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala mampu beri kemenangan kepada mereka. Dan kita tahu Allah Ta'ala tidak akan memungkiri janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak akan mungkir janjinya kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita nak sempurna iman kita, tuan-tuan perempuan, inilah yang kita harus buat. Mampu kat senjata, pergi jadi mujahid. Tak payah isytihar, kami mujahid dari Malaysia, tak payah. Pergi senyap je, tahu-tahu dah sampai. Kan? Tak payah nak declare apa, membahayakan diri sendiri. Kan? Pergi senyap, tahu-tahu dah sampai dah.
angkat senjata. Nak selfie dengan M16, selfie lah, tak ada masalah. Ni orang Melayu ni lah angkat M16 ni pakai celoreng-celoreng ni. Dekat Razak belakang tu dah betul-betul bangunan lah. Kami, tanda kami kasih kepada saudara-saudara seagama kami. Dia angkat senjata M16. Tahu-tahu 2 hari lepas tu syahid. Rupanya saya sanggup jadi mujahid syahid pasal apa? Sebab pertamanya kerana Allah, keduanya sebab dia fresh bercinta. Dia kata tak apa, biarlah aku mati kerana agama Allah. Aku tak ada siapa dah nak berharap, nak cinta manusia, manusia pun kecewakan aku. Itu cerita mula-mula dia jadi mujahid. Contoh bukan betul, cerita betul, cerita cereka Sa'di. Contoh, dia dah putus asa cinta, kecewa tak berbalas, curang, kekasih dia curang, dia pun putus asa. Tak apalah, biar aku pergi jadi mujahid di Palestin. Aku mati pun kerana Allah. Berbaloi di syurga esok, Ainul Mardiyah akan menunggu aku. Tu dia. Tak apa, kalau begitu ada ni, pergilah. Kalau tak mampu juga, ada duit, ada tabung dibuka, hulurkan sumbangan derma, bagi berapa yang ada. Tak ada RM1, tak cukup RM1 bagi RM2, tak cukup RM2 bagi RM5, tak cukup RM5 bagi RM10, tak cukup RM10 RM50, tak cukup RM100, tak cukup bagi apa yang ada. Sebagai sumbangan kita membantu perjuangan mereka. Terus ada balasan tu Allah Ta'ala punya kerja, bukan kita punya kerja. Biar Allah Ta'ala yang akan balas kesanggupan kita mendermakan menginfakkan harta kita untuk jalan Allah. Kalau tak mampu juga, bahkan tu Ustaz Adi dalam doa solat hajat dia, kita hulurkan doa tu kita hulurkan untuk mereka, mudah-mudahan mereka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kita yakin pada janji-janji Allah, janji-janji Rasul bahawa umat Islam Palestin akan diberikan kemenangan akhirnya. Kita umat Islam akan menang akhirnya. Kita tidak akan kalah selama-lamanya, akan menang. Umpama Hindustan lah kena lanyak, kuruk kena lanyak sampai Patariuk, tak mati. Last sekali dia menang. Macam itulah kita. Kita pun macam tu. Kita umpama hero Hindustan lah. Memang nampak kalah mula-mula, tapi nanti Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada kita. Jadi nak sempurna iman kita, itulah yang perlu ada dalam diri kita, sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Jadi insyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan hadis yang berikutnya, Al-Hadis Ar-Rabi' Asyar, insyaAllah. Jadi yang baik dari Allah SWT, yang kurang itu dari kita semua, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang dikongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku lakukan azza wa jalla wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.